um, Ketokohan Hamka dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertamanya adalah ayah beliau sendiri, iaitu Haji Abdul Karim, yang mana harapan dan ketegasan ayahnya untuk sikap Hamka itu sendiri, macam saya sebutkan tadi, macam mana harapan ayah dia untuk menjadikan dia seorang ulama, menjadikan dia seorang ulama yang sebenarnya. Walaupun sememangnya kita tahu, bagi siapa yang mengikuti perkembangan hidup Hamka, kita tahu bahawa Hamka bukanlah seorang yang mengikuti pendidikan secara formal. Setengah-setengah sastrawan ataupun setengah sejarawan ataupun setengah scholars menganggap dia sebagai seorang scholars yang autodidak. Autodidak ni ialah ulama ataupun scholars yang develop his own knowledge by himself. Maksudnya dia tak go untuk formal education, dia cuma belajar sendiri. Dia baca buku, dia buat perbincangan dengan para ulama, dia pergi ke Mekah, dia lari pada ayah dia bincang dengan ayah dia balik kadang-kadang. Dia macam tu lah. Dia seorang yang autodidak. Tapi walaupun gitu, ada juga orang yang mempertikaikan ketokohan beliau sebagai seorang ulama yang disebabkan latar belakang pendidikannya yang tidak seperti sarjana yang lain, yang melalui satu proses yang formal daripada primary education, secondary education, university education, and then for master and PhD. Tapi dia tak macam tu. Sebab itu ada golongan-golongan yang tertentu yang mempertikaikan ketokohan beliau sebagai seorang ulama. Dan pengaruh kedua yang mempengaruhi Hamka sebagai seorang ulama ialah organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Sebab pada umur beliau 16 tahun, beliau telah mula menjauhkan dirinya daripada ayahnya disebabkan berlaku perceraian di antara ayahnya dan juga ibu kepada Hamka sendiri. Perceraian bukan disebabkan benci, tetapi perceraian disebabkan sayang dan adat yang dipraktikkan pada. Dan atas sebab itu jugalah Hamka agak kritik, memang kritis, tegas dalam isu-isu berkaitan dengan adat. Walaupun adat itu sesuatu yang boleh digunakan sebagai sumber hukum, tetapi sekiranya adat itu merupakan sesuatu yang bercanggah dengan syariat, dia memang tegas. Antara kita akan lihat sebentar lagi. Dalam organisasi Muhammadiyah, dia berbincang dengan tokoh-tokoh yang terlibat dengan Muhammadiyah, dan perbincangan ini memberikan satu kesedaran yang baru kepada beliau untuk memahami agama. Dan juga apabila dia berjumpa dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah ini, dia telah nampak sebab apa ayah dia nak dia sebagai seorang ulama, dan dia tahu macam mana dia nak bawa diri dia sebagai seorang ulama yang diharapkan oleh ayah beliau. Sebab selepas dia berjumpa dengan organisasi Muhammadiyah ni, dia develop lagi diri dia, dan dia menjadi salah seorang orator ataupun pengkhutbah yang hebat pada usia ke-16 tahun. 16 tahun dia dah pandai untuk bercakap tentang Islam, untuk bercakap tentang politik, untuk bercakap tentang sosial. 16 tahun dia dah sudah pandai untuk berbicara tentang isu-isu sebeginian. Sebegitu. Budak-budak sekarang 16 tahun dia tak tahu apa lagi. Dia tak tahu, blur. Bukan setakat 16 tahun, budak-budak matrik pun yang saya ajar memang blur. Yang blur memang blur. Kita tanya siapa ketua kerajaan persekutuan, tak tahu. Dia tak tahu kalau ketua kerajaan persekutuan. Kita sebut Perdana Menteri, dia tahu. Nampak yang dia ni seorang student kita ni, spoon feed student. Kita kena bagi baru dia orang boleh tahu. Kita tak bagi, dia tak pandai untuk cari ilmu dia sendiri. They cannot do it by themselves. We have to give everything. We have to give everything from A to Z. We have to give. This is the problem of our student. Okay, and this is why we have a problem in our education system. Okay. Now, dalam artikel yang saya bagi, saya tak sebut tentang fasa-fasa kehidupan Hamka. So di sini saya sebut secara jelas fasa-fasa kehidupan Hamka. Maksudnya boleh saya skip kot. Siapa-siapa yang nak kepada ni boleh ambil kemudian. Yang saya nak tekankan, yang pertamanya, ketokohan Hamka sebagai seorang ulama. Ini saya quote daripada satu buku yang bertajuk Perjalanan Terakhir Buya Hamka karangan Muttaqin, yang mana disebut Hamka tidak pernah mengalami sekolah yang formal. Lebih banyak belajar dengan ayahnya, iaitu Dr. Abdul Malik, dan iparnya, iaitu Sultan Mansur, dan membaca sendiri. Tetapi pengetahuannya amat mendalam.
Ia mempelajari ilmu melalui bahasa Arab dan pengetahuan bahasa Arabnya sudah termasuk dalam barisan sastrawan bahasa Arab. Kerana ia telah mendapat mendalami karya-karya sastra dalam bahasa Arab dan ia dapat membuatnya pula banyak ulasannya dan sajak dan prosa Arab, baik yang klasik maupun yang moden. Antara salah satu sebab mengapa Hamka menjadi seorang yang mahir dalam bahasa Arab ialah pada usia 17 tahun beliau telah merantau ataupun melarikan diri daripada ayahnya. Melarikan diri daripada ayahnya ke Mekah. Ke Mekah dengan tujuan untuk memahirkan dirinya dengan dalam bahasa Arab. Antara sebab dia lari daripada ayahnya ialah dia tak setuju dengan ayah dia mengahwinkan tunangnya pada ketika muda dengan orang lain. Nampak dia ni seorang wanita. His father married tunang dia sebelum waktu dia ketika muda dengan orang lain. Dan itu sebab pertama dia lari ke Mekah. Dan sebab kedua ialah apabila orang menganggap dia sebagai ulama yang tahu bercakap tapi tak ada ilmu. Sebab pada usia 16 tahun dia dah boleh bersyarah dah. Tapi disebabkan latar belakang education yang tidak formal, so orang petikai dia punya ilmu, so dia nak mendalami ilmu, so dia lari. Dia mengembara, bukan larilah, dia mengembara. Okey, so disebabkan itulah bahasa Arabnya menjadi hebat. So maksudnya kalau kita nak memahami sesuatu bahasa, tuan-tuan sekalian, kita kalau boleh kita perlu pergi, for example, a short course in that particular area of country that we want to go deep into the language. For example, kalau macam contohnya kalau ada short course yang mana dibuat di Jordan atau sebagainya, kalau kita nak mendalami bahasa Arab, kita pergi. Sebab pergi, insya-Allah kita akan mahir bahasa Arab. At least dari segi percakapan. Kadang-kadang dalam tempoh 4 tahun kita belajar di universiti, contohnya di UiA, walaupun kita belajar bahasa Arab contohnya, kos-kos dalam bahasa Arab contohnya, tak mustahil, agak susah untuk kita memahirkan diri dalam bahasa Arab sekiranya kita tidak praktik bahasa Arab itu sendiri. Baik. Yang keduanya, antara dalil menunjukkan ketokohan Hamka ialah pada tahun 1959, Universiti Al-Azhar Mesir telah memberikan gelaran Doktor Honoris Causa ataupun ijazah doktor kehormat kerana dianggap sebagai salah seorang ulama terbesar di Indonesia. Universiti Al-Azhar sendiri dia bagi ijazah doktor kehormat yang pertama diwujudkan pada zaman Dr. Mahmud Shaltut ketika dia menjadi Syekh Al-Azhar pada ketika itu. Dia bagi antara sebab Azhar bagi ijazah doktor kehormat ni kepada Hamka adalah disebabkan Hamka memuji Syekh Muhammad Abduh. Antara sebab ketika Hamka berada di Mesir, dia dijemput secara spontan untuk menyampaikan ucapan ataupun khutbah berkaitan dengan pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Dan disebabkan ucapan itulah Al-Azhar University telah bersetuju untuk memperkenalkan ijazah doktor kehormat kepada, dan pertama kali diberikan kepada Hamka. Disebabkan itulah nanti kita tengok dalam tafsir-tafsir Azhar, kita tengok banyak tafsiran-tafsiran beliau yang terkesan ataupun dipengaruhi oleh tafsiran oleh tafsir tafsir Al-Manar karangan Syekh Rashid Muhammad Ridha dan juga Syekh Muhammad Abduh dan juga tafsir-tafsir yang lain. Dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia juga telah menganugerahkan anugerah yang sama pada tahun 1974. Dan disebabkan itulah setengah-setengah buku ataupun setengah-setengah artikel dia sebut ataupun dia address Hamka sebagai doktor ataupun profesor disebabkan ijazah doktor kehormat. So kalau Azhar boleh bagi dia ijazah doktor kehormat, kalau Universiti Kebangsaan Malaysia pun boleh bagi dia doktor kehormat, siapalah kita untuk membuktikan ketokohan beliau sebagai seorang ulama? Siapalah kita? Kita adakah doktor kehormat? Kita tak ada. Ijazah ngaji pun tak tahu mana. Okey. Nah. Okey, ini picture yang ketiga. Tafsir Azhar. Tafsir Azhar. Kalau yang macam ni, tafsir Azhar macam ni dia ada 10 jilid. Dia ada banyak edition. Ada yang dia bagi ikut juzuk 1, juzuk 2 sampai juzuk 30. Ada juga yang bagi 1 jilid 3 juzuk sekaligus. So yang ni yang saya adalah jilid Pustaka Nasional. Pustaka Nasional. Okey. Saya mulakan pembincangan tentang tafsir Azhar dengan mengambil satu quotation daripada Hamka ketika beliau menceritakan tentang sejarah penulisan tafsir Azhar ni.
Dia kata mengarang tafsir di waktu pagi, membaca buku-buku di petang hari, tilawatul Quran di antara maghrib dan isyak, dan tahajud serta munajat selepas tengah malam adalah ubat yang paling mujarab, pengubat muram dan kesepian. Di waktu segala jalan hubungan di bumi ditutup orang, hubungan ke langit lapang terluang. Saya amat terkesan dengan kata-kata ni, sebab apa nama dia menunjukkan macam mana dia betul-betul bersungguh dalam menyiapkan tafsir. Maksudnya dia bukan just ambil and then quote dan sebagainya. Dia memang betul-betul mengarang tafsir ni dengan penuh tawaduk, mengharapkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia seorang yang memang membaca tafsir-tafsir yang berkaitan untuk menambahkan ilmu dalam tafsir-tafsir dia, dan juga dia membaca Al-Quran. Dan diriwayatkan ketika dia di dalam penjara, dia khatam Quran 100 kali. 100 kali dalam Quran, dalam penjara selama 2 tahun dia telah mengkhatam Quran selama 100 hari. Dan dia rasa ketenangan ketika berada di penjara walaupun dia kesunyian. Tenang tapi sunyi, dia kata. Tenang tapi sunyi. Alright. Sejarah penulisan tafsir Azhar. Dia ada 3 fasa. Yang pertamanya dari tahun 1958 sampai 1964. Tafsir Azhar ni dimulakan dengan kuliah secara verbal yang diberikan oleh beliau di Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar ni bukan di Mesir tapi di tempat beliau. Di Masjid Al-Azhar ni sebelum itu dikenali sebagai Masjid Kebayoran Baru. Tetapi apabila Dr. Muhammad Syaltud datang ke tempat beliau, Mahmud Syaltud mengubah nama masjid itu daripada Masjid Kebayoran Baru kepada Masjid Agung Al-Azhar. Okay, so sejak itulah masjid itu dikenali sebagai Masjid Al-Azhar. Kemudian pada tahun 1964 hingga 1966 beliau ditangkap pada ketika era pemerintahan Presiden Soekarno, dan pada ketika itulah beliau mula menulis secara serius tentang tafsir Azhar yang telah diusahakan sejak sebelum penangkapan beliau. Dan selepas itu pada tahun 1966 beliau dibebaskan setelah jatuhnya order lama, iaitu Presiden Soekarno. Maka dalam tahun 1966 dia ditahan di rumah. So jadi semasa penahanannya di rumah, dia mula memperbaiki kekurangan dalam tafsir Azhar dari segi tulisan hadis dan sebagainya. Right. 2 tujuan utama mengapa Hamka menulis tafsir ini yang perlu kita faham. Sebab apabila kita membaca tafsir Azhar, kita perlu faham setiap apa yang disebut dalam Azhar adalah disebabkan ini. Okey. Nah, yang pertamanya dia melihat bahawa